Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Rahaya dan rakan-rakan semua. Hari ini kami akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk Pendidikan Seksualiti di Malaysia, Kebaikan dan Keburukan. Berikut merupakan ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri, Asmira binti Asmat S66060, seterusnya Nur Anissa Sofia S66016, Nur Sarah Ayuni S66297, Farzana Zulaika S66414 dan Nur Hamiza binti Mansur S66773. Yang pertama iaitu pengenalan isu dan justifikasi. Seksualiti merupakan satu ekspresi identiti gender antara lelaki dan perempuan. Melalui kajian ini, penyelidik telah memilih beberapa artikel untuk dijadikan sumber rujukan dan menggunakan borang soal selidik bagi mendapatkan data daripada responden bagi kajian kami. Selain itu, kami juga menggunakan beberapa laman web rasmi seperti akhbar, berita dan buku pustaka untuk dijadikan sumber rujukan. Isu berkaitan dengan seksualiti pada masa kini giat diperkatakan di kalangan remaja dan pelajar universiti. Oleh itu, kesedaran terhadap gangguan seksual merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kalangan pelajar universiti di seluruh dunia, termasuklah di UMT. Objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah dapat mengenal pasti tahap kesedaran pelajar UMT mengenai pendidikan seksualiti iaitu gangguan seksual. Yang kedua, mengetahui tahap pengetahuan pelajar mengenai impak dan kesan gangguan seksual. Dan yang ketiga, dapat mengenal pasti wajarkah ataupun tidak pendidikan seksualiti ini penting bagi setiap individu, terutamanya bagi pelajar sejak mereka kecil lagi. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan sorotan literatur. Dalam bahagian ini, pengkaji membincangkan tentang dapatan-dapatan kajian yang lepas. Pengkaji mendapati bahawa perkembangan pelajar adalah antara peringkat yang perlu diberi pengetahuan dan bimbingan yang sewajarnya tentang pendidikan seksual. Sebagai contoh, hasil kajian yang dijalankan oleh Radika pada tahun 2020 mendapati bahawa sebanyak 50.7% mengalami penganiayaan seksual di dalam kenderaan, 70.7% penganiayaan oleh orang luar dan sebanyak 27.2% penganiayaan oleh orang yang dikenali. Dengan ini, pendidikan seksual sangat penting untuk memberi kesedaran kepada pelajar agar tidak terlibat dengan masalah yang tidak diinginkan. Selain itu, metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah yang paling susah untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan cara yang efektif bagi menjawab soalan kajian. Kajian ini telah menggunakan dua kaedah iaitu kaedah kajian kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data secara statistik dan nilai dengan mengedar borang soal selidik kepada responden. Kaedah kuali pula telah menggunakan teknik pemerhatian, temu bual dan keperpustakaan. Tambahan pula, untuk 3.1 persempalan telah menggunakan sampel rawat muda tujuan untuk menjawab objektif yang telah diketengahkan oleh pengkaji. Dan seramai 75 orang responden yang terdiri daripada 3 jenis badan uniform yang ada di Universiti Malaysia Terengganu UMT iaitu Kor Sukarelawan Siswa-Siswi Polis SOSIS, Siswa-Siswi Pertahanan Awam SISPA dan Pasukan Latihan Pegawai Simpanan PALAPIS juga merupakan pelajar di UMT yang telah digunakan sebagai responden. Instrumen ialah merupakan satu proses penyediaan alat bagi mengumpul data-data melalui konsep yang berkaitan dengan sikap, persepsi, pandangan dan juga keterangan latar belakang. Kajian ini telah menggunakan 4 jenis instrumen bagi mendapatkan data iaitu borang soal selidik, pemerhatian, kaedah keperpustakaan dan temu bual. Bagi 3.3 pengumpulan data, kajian ini menggunakan reka bentuk yang dapat memberikan gambaran, maklumat, penerangan, interpretasi dan pemahaman yang mendalam bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah dibentuk khusus oleh kajian ini. Terdapat dua kaedah iaitu kuantitatif, menggunakan borang soal selidik bagi kualitatif, pemerhatian, temu bual dan keperpustakaan. Penganalisa data terdiri daripada 75 orang pelajar UMT yang menuntut ilmu daripada pelbagai aliran yang berbeza. Terdapat 54 orang pelajar berumur 19 hingga 21 tahun, manakala 21 responden merupakan sekitar 22 hingga 25 tahun yang kami dapati daripada pengedaran borang soal selidik. Responden ini terbatas kepada pelajar beruniform di UMT. Teknik pensempelan yang telah digunakan menggunakan 3 badan beruniform yang berada di Universiti Malaysia Terengganu iaitu SOSIS, SISPA dan PALAPIS dan dijadikan pilihan responden kajian kami. Kualitatif terdiri daripada 4 bahagian iaitu A, B, C, D. Bahagian A menceritakan demografi responden. Bahagian B pula
Soalannya berkaitan subjektif dan skala Likert. Bagi bahagian C, soalan berbentuk pilihan jawapan. Dan manakala bahagian D merupakan soalan impak dan pendapat pelajar terhadap isu gangguan seksual kepada pelajar di Universiti Malaysia Terengganu. Bagi kategori skala Likert, carta berikut merupakan kategori skala Likert hasil daripada perbincangan bersama pensyarah pembimbing yang mengkategorikan skala Likert kepada jurulat yang ditunjukkan dalam carta di sebelah saya, iaitu mata pertama sebanyak 1.00 hingga 1.50, mata kedua 1.51 hingga 2.49 dan mata ketiga ialah 2.50 hingga 3.49. Bagi mata keempat pula ialah 3.50 hingga 3.49 dan akhir sekali mata kelima ialah 4.50 hingga 5.00. Saya akan menerangkan perbincangan di dalam kajian ini. Mengikut data yang kami dapati, zon seksualiti seorang lelaki dan juga seorang perempuan dalam kalangan responden mencatatkan minimum yang paling tinggi, iaitu 4.49. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar sudah mengetahui zon seksualiti pada awal usia kesan daripada pendedahan tentang bahagian anggota badan yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Selain itu, persepsi responden terhadap adakah remaja kini cakna dan faham tentang perilaku seksual jika terkena pada batang hidung mereka sendiri ialah menunjukkan min yang diperolehi daripada kalangan responden adalah sebanyak 3.57, iaitu min kedua tertinggi bagi pendidikan seksualiti dalam kalangan pelajar di universiti. Seterusnya, melalui pemerhatian kami, persepsi responden terhadap perbuatan menghina atau mengeji fizikal seseorang dikategorikan sebagai gangguan seksual. Walau bagaimanapun, persepsi responden terhadap bergurau menggunakan bahasa berunsur seksual, body shaming dan sebagainya merupakan salah satu gangguan seksual. Ini jelaslah membuktikan responden di kawasan kajian ini sangat setuju dengan pernyataan berikut. Secara keseluruhannya, responden juga tidak bersetuju dengan pernyataan adakah pelajar menceritakan masalah yang berkaitan dengan seksual secara terbuka kepada orang yang lebih matang. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian yang pertama ialah mendirikan perkhidmatan kaunseling. Khidmat nasihat diperlukan oleh pelajar yang menjadi mangsa seksualiti bagi mendapatkan semula keyakinan diri. Yang kedua ialah aplikasi pendidikan seksualiti dalam sistem pelajaran. Pelajar didedahkan dengan pendidikan seksualiti sejak daripada sekolah rendah melalui mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Yang ketiga ialah pemahaman yang tepat dan cara didikan yang betul. Pelajar tidak boleh percaya terhadap pembacaan daripada media sosial semata-mata kerana pelajar akan mempunyai sifat inquiry di mana mereka merasai untuk berminat untuk melakukannya. Pelajar sepatutnya mendapatkan maklumat berkaitan pendidikan seksualiti daripada orang yang berpengalaman ataupun maklumat-maklumat yang betul-betul sahih dan tepat di media sosial. Seterusnya, kesimpulan. Kesimpulan kajian menekankan pentingnya kesedaran mengenai gangguan seksual di kalangan pelajar universiti, termasuklah di UMT, serta perlunya pendekatan pendidikan seksualiti yang menyeluruh dan diselaraskan dengan budaya dan pengalaman pribadi pelajar. Usaha berterusan dalam meningkatkan kesedaran pendidikan seksualiti dan pengetahuan diperlukan untuk mencipta persekitaran yang lebih selamat dan memahami isu-isu seksualiti di institusi pendidikan. Diharapkan kajian masa akan datang dapat mengukur dengan lebih efektif pengaruh pendekatan pendidikan yang mempertimbangkan kepelbagaian budaya dan pengalaman pribadi pelajar terhadap pemahaman, sikap dan tindakan mereka dalam isu-isu seksualiti, termasuk pencegahan gangguan seksual di kalangan mereka. Daripada kumpulan kami, sekian, terima kasih.